اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dan rahmatnya dapat kita bersama-sama bertemu di dalam majlis ilmu yang diadakan di masjid ini. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan sambung kembali bacaan kitab Penawar Bagi Hati, yang mana malam ini insya-Allah kita akan masuk membicarakan bab yang kedua pada menyatakan sifat al-khauf ataupun sifat takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 28. Muka surat 28 kita sambung pada bab yang kedua ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ja'alana mukhlisina bi qira'ati. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bab yang kedua pada menyatakan khauf. Artinya, arti khauf takut akan Allah Ta'ala. Bab yang kedua di dalam bab yang membicarakan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Ya. Yang pertama, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipuji oleh Rasul, ialah sifat taubah. Itu bab yang pertama. Yang kedua, antara sifat yang Allah Ta'ala puji, sifat yang syarak puji, ialah sifat al-khawf. Al-khawf ini maknanya ada suatu sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada azab siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat. Ini antara sifat yang dipuji oleh syarak, yang wajib atas setiap orang mukmin ini menghiaskan jiwanya dengan sifat al-khawf. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati atau sakit ia, dan sakit ia hati itu dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Ini pengertian atau ta'rif al-khawf ini. Ta'rif khawf atau takut kepada Allah. Ulama tasawuf mentarifkan khawf ini maknanya pedih hati dan juga sakitnya hati. Itu bahasa dia, ya. Bukan sakit hati itu kerana marah dekat orang tak. Bukan pedih hati, sakit hati itu kerana hilang nikmat ataupun kerana kehilangan harta benda, bukan begitu. Ya. Iaitu satu perasaan di dalam hati kita yang kita merasa terbakar hati, rasa pedih, yang perasaan ini membangkitkan rasa takut kepada Allah. Dia kata takut ini adalah satu perasaan dalam hati kita. Ya. Kerana ilmu tasawuf ini ilmu yang membicarakan hal ihwal hati manusia. Ya. Hal ihwal hati orang mukmin. Dia tak bicara tentang tubuh badan. Tubuh badan ni itu ilmu fiqh. Dia bicara ilmu fiqh, dia membicarakan tentang tubuh badan manusia. Ya. Kena sembahyang. Itu bersangkut dengan tubuh badan. Sembahyang tak boleh dengan hati, tak sah. Ya. Nak kena puasa, tubuh badan puasa hati tak sah. Sebab tu semua orang boleh puasa, setahun boleh puasa kalau puasa hati. Dan juga bayar zakat tu tubuh badan.
kita cari harta benda, ada harta wajib bayar zakat. Buat haji, tubuh badan juga, tak boleh kita nak buat haji dengan hati kita. Kita pejam mata, bayang ke muka, bawah, boleh tak dapat haji? Tak boleh. Itu ilmu fiqh. Ya. Ilmu fiqh dia berkait dengan tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf dia membicarakan hati. Maka hati manusia ini dia kena hiaskan dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala suruh hiaskan dengan sifat-sifat tersebut, iaitu sifat yang Allah Ta'ala puji. Ya, hati manusia ni dia kena ada sifat-sifat ini. Pasal Allah Ta'ala suruh, pasal Nabi suruh, pasal syarak suruh kita menghiaskan sifat-sifat ini. Lepas itu bicara perasaan hati, iaitu perasaan rasa pedih, rasa terbakar, rasa sakit dalam hati kita, dengan sebab yang dibenci pada masa akan datang. Dengan sebab sesuatu yang dibenci oleh kita, oleh nafsu kita pada masa akan datang, iaitu pada hari akhirat. Contohnya seperti azab Allah Ta'ala pada hari akhirat, pada masa akan datang, iaitu seperti masa akhirat itu. Takut apa? Takut ataupun rasa yang dibenci itu ialah azab. Kita tak mau azab. Kita tak mau azab. Mana kita tak suka azab. Disebabkan azab ini benda yang kita benci, hati kita benci, ya. Hati kita tak mau terhadap azab di hari akhirat, maka timbullah perasaan hati kita itu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan azab, siksa pada hari akhirat yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna takut. Sebenarnya ta'rif ni agak sukar untuk kita memahami, ya. Pada bahasa ini, ta'rif ini ditarifkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab. Jadi agak sukar bahasanya, dengan bahasa yang penuh dengan sastra. Jadi maksud ialah perasaan takut. Takut itu ialah takut. Satu perasaan takut yang menyebabkan hati kita tu berasa seperti terbakar, ya. Berasa pedih, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab janji Allah Ta'ala pada hari akhirat, orang yang mungkiri, orang yang ingkarkan Allah Ta'ala itu akan diazab. Benda azab ni benda yang hati kita tak mahu. Maka daripada situlah akan timbul rasa takut kepada Tuhan yang punya azab, iaitu Allah Ta'ala, ya. Dan juga perasaan takut ini timbul dengan sebab pengetahuan. Dengan sebab pengetahuan ataupun ilmu yang ada pada kita, ilmu mengenai perkara-perkara yang menyebabkan hati kita tak suka. Kita ada ilmu, kita ada pengetahuan tentang janji Allah Ta'ala pada hari akhirat terhadap orang yang tidak beriman, orang yang melanggar perintah Allah, orang yang melanggar perintah Rasulnya, orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Itu antara sebab-sebab seorang itu lahirnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan terkadang adalah takut itu dosa, dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Kemudian takut ini kadang-kadang disebabkan kerana
dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Ada kalanya takut itu kerana dia kenal Allah. Dia kenal sifat-sifat Allah, pasti lahir rasa takut. Maka sebab itu takut ini ada dua martabat. Takut ini ada dua martabat. Ya. Seorang hamba takut kepada Allah Ta'ala itu ada dua martabat. Ada hamba yang takut kepada Allah kerana dosa. Ya. Takut kerana takut berlakunya dosa pada dirinya yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ya. Itu yang pertama. Maka martabat ini kata ulama, martabat orang awam. Orang awam ni macam kita. Macam kita ni orang awam. Ya. Martabat orang awam. Dia takut itu kerana dosa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan takut itu kerana dia kenal Allah, tidak. Dia takut kerana dosa yang dia lakukan. Yang keduanya, dan terkadang ada ia takut itu kerana mengenal sifat Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada kala seseorang itu, seorang hamba itu takut kepada Allah kerana dia kenal sifat Allah. Itu dua benda yang berbeza. Ini martabat apa ni? Inilah martabat, kata ulama, martabat para rasul dan awliya, wali-wali Allah. Ya. Kerana takut mereka itu takut kepada zat Allah Ta'ala. Ya. Kerana dia berkenal Allah. Kita orang awal ni tak kenal betul tu. Kita belum kenal Allah. Cuma kita ada rasa takut janji siksa Allah Ta'ala kepada hamba. Takut berbuat dosa. Takut kerana dosa yang Allah Ta'ala akan kenakan kepada seorang hamba yang melanggar perintah. Bukan takut kerana mengenal Allah Ta'ala. Itu dua perkara yang berbeza. Dua kedudukan yang berbeza di antara hamba yang takutkan Allah Ta'ala kerana dosa dan takutkan Allah Ta'ala kerana dia benar-benar kenal Allah. Dua benda yang berbeza. Ya. Maka martabat yang kedua inilah martabat yang sempurna daripada yang pertama. Dia kata, dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Apa makna yang kedua? Iaitu seorang itu takut kerana dia kenal sifat Allah. Itu lebih baik, lebih sempurna daripada yang pertama. Dia takut kerana dosa, bukan takut kerana kenal Allah. Ya. Orang yang kenal Allah Ta'ala ada sifat qahhar. Allah Ta'ala ada sifat jabbar. Allah Ta'ala ada sifat, kita tengok nama-nama Allah Ta'ala yang 99. Walillahil asma'ul husna. Ya. Allah Ta'ala itu ada 99 nama yang antara nama-nama itu menceritakan sifat Allah. Nama-nama Allah itu sebenarnya nak menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat dia. Ar-Razzaq, Allah Ta'ala Ar-Razzaq, apa makna? Yang memberi rezeki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman yang pengasih, yang pemurah kepada hamba-Nya. Ar-Rahim yang penyayang. Al-Khaliq yang menciptakan hamba-Nya dan menciptakan alam, menciptakan semuanya. Dan Al-Qahhar, Tuhan yang mengerasi, yang perkasa ke atas hamba ni, Tuhan yang keras terhadap hamba ni. Al-Jabbar, Tuhan yang megah,
sifat yang menyebabkan seorang itu bila dia kenal sifat qahar dan jabbar Allah Ta'ala ni, akan timbul rasa takut yang sangat-sangat kepada Allah. Maka perasaan ini hanya ada pada orang-orang yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti para rasul dan nabi, dan seperti para awliya illahi salihin. Orang ini benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenal dengan hatinya, ya. Kenal itu bukan kata dengan ilmu pengetahuan, tidak. Dia kenal dengan hati sanubari. Kenal dengan Allah Ta'ala itu kenal dengan hati sanubari, bukan kenal dengan ilmu, bukan kenal dengan kita belajar ilmu tauhid saja, itu kenal Allah. Ya, kita belajar dari sudut ilmu, kita tahu, tetapi belum timbul perasaan takut. Perasaan takut itu timbul dengan bila dah ada ilmu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia kena satu lagi pula, kena ada perasaan takut dengan hati. Yang bila ada perasaan takut, ada satu perasaan hati manusia itu terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, barulah dia dikatakan takut dengan sebab kenal sifat-sifat Allah. Kalau tak ada perasaan begitu, maka orang itu dia hanya takut kerana dosa sahaja. Baik. Kerana bahawasanya, pasal apa yang kedua itu lebih sempurna daripada yang pertama, ya, takut kerana dia kenal sifat Allah lebih sempurna dan takut kerana dosa. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah tak dapat tiada takut ia akan dia. Pasal kerana orang kenal Allah ni dengan sebenar-benar kenal, dia mesti takut. Ya, dia mesti takut. Contohlah kita kata, kita tengok satu hari itu, kita tengok di ujung kampung kita tu kapau. Kita tengok kapau putih kepala. Tanya orang pasal apa kapau dipakai ni, harimau makan. Dia kata dia takut harimau makan. Dia robek pokok tu hancur. Dia mamuk habis isi tinggal tulang. Contoh dia lah, dia takut tu. Ya, takut. Tapi dia ada jerak tak? Kita takut tu kerana tu je. Kalau kita tengok kesan yang ada di situ, ya. Kerana kesan yang ada di situ. Kita tak pernah takut lagi, tak biasa jumpa harimau. Tak biasa jumpa. Berbeza dengan orang yang dia tengok harimau makan apa nama ni, kapau tu depan mata dia. Beza. Beza. Dia tengok harimau tokar, nasib baik tokar kapau makan, ni habis. Muncul kapau tu ada. Dia kapau, dia tokar kapau tu, dia robek perut, dia makan tu. Dia gigit tengkok tu, dia tarik masuk hutan. Bayangkan saya kapau dia buat. Tengok dengan mata kepala, ngiang-ngiang tu. Seminggu dia tak masuk hutan. Bukan kata tak masuk hutan sampai bila-bila, takut tengok. Tu takut lah, sudah menang. Pasal dia kenal bagaimana, apa nama, sifat harimau. Dia kata ganas-ganas kita dengar je. Yang pertama ni dia kurang sikit, dia tengok, harimau makan ni, bahaya tu. Kakak tu kan. Dia tak pasal ni, dia tengok sendiri, dia lagi takut. Begitulah Allah, ya, kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah Ta'ala ni daripada orang yang tak kenal sifat Allah, tak sebenar-benar kenal, berbeza rasa takut dia. Sebab itu dia kata kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan Allah. Kerana inilah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya oleh sekalian orang alim. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya
yang takut akan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba ini ialah orang yang ada ilmu. Al-ulama maknanya orang yang mempunyai ilmu. Bila dia ada ilmu, dia kenal Allah. Sebab itu disuruh kita belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Bukan kita boleh kenal zat dia tak. Kita tak boleh kenal, kata pasal tak boleh melihat zat Allah Ta'ala, kita tak boleh nampak, kita tak boleh rasa, tak boleh pegang, ya? Dan kita tak tahu macam mana. Tetapi kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat dia itu melalui sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, yang Nabi bagi tahu dalam hadis. Bagaimana yang kata Allah ini, ya, memang kita tak boleh nampak dalam dunia ini, kita tak boleh nak rasa dalam dunia ini Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nak tunda di hari akhirat esok. Pada melihat zat Allah Ta'ala ini satu nikmat yang paling besar dalam syurga. Bukan nikmat kecil, nikmat yang paling sedap dalam syurga ialah melihat Allah. Daripada antara nikmat-nikmat dalam syurga, memang sedap-sedap dah dalam syurga ni, macam semua nikmat. Syurga ni apa dia? Kampung nikmat, tempat nikmat lah kita tahu. Syurga ini negeri mengambil nikmat. Dia tak ada hak nikmat dah, ya? Sebab tu tak ada sakit dalam syurga. Sebab tu tak ada apa nama ni, kembung perut dalam syurga. Makanlah apa, makanlah 10 pinggan pun dia tak kembung perut. Tak ada sakit, tak ada demam, tak ada rasa benda-benda yang payah dalam dunia ni, nak kena masuk jamban, nak berak, nak kencing, tak ada. Dalam syurga ni kira nikmat 24 jam. Nikmat 24 jam. Tak ada rasa panas hangat, nak kena pasang kuat, tak payah. Cuaca dia tu cuaca yang segar di awal pagi. Kalau awal pagi kita tengok kita bangkit tu awal pagi tu cuaca segar sebelum mai pecah panas. Cuaca macam tu sepanjang hari, selama-lamanya. Nikmat dah. Tetapi melihat Allah Ta'ala di dalam syurga nanti, nikmat tu paling sedap sekali daripada nikmat-nikmat yang lain. Maka sebab itu kita tidak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Kalau diperlihat, tak ada seorang pun kafir. Tak ada seorang pun kafir, semua Islam. Itu ujian kepada hamba yang di dalam dunia. Maka Allah Ta'ala ajar nak kenal dia dengan sifat-sifat dia dalam Quran. Allah Ta'ala ajar nak kenal dia macam mana? Kenallah sifat-sifat dia. Nabi ajar kenallah sifat-sifat Allah Ta'ala dalam hadis-hadis Nabi. Nabi ajar kepada para sahabat. Maka ulama pun menyusunlah satu ilmu dinamakan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu usuluddin, ataupun ilmu kalam dipanggil, ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala. Bila kita baca, diceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam itu, ya. Maka orang yang benar-benar kenal ni ialah orang yang ada pengetahuan, ada takut kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut Allah Ta'ala ni daripada kalangan hamba-Nya ialah ulama, orang yang ada ilmu. Sebab tu orang ada ilmu tu tutup. Orang jahil dia rugi, ya? Orang ada ilmu dia untung, dia takut kepada Allah. Sebaliknya orang jahil ni dia tak takut, dia tak rasa takut ni. Sebab tu dia buat segala benda, dia langgar hukum hakam Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita nak melantik pemimpin, kita ambil orang yang ulama, orang ada ilmu. Sebab dia takut Allah Ta'ala. Dia nak buat sebarang keputusan, dia takut kepada Allah. Kita nanti orang jahil jadi pemimpin, ya, dia tak takut kepada Allah. Dia tak takut kepada Allah, dia akan buat keputusan ikut hawa nafsu dia, ya. Apa-apa semua keputusan ikut hawa nafsu dia, bukan mengikut kehendak Allah, bukan mengikut tuntutan daripada Allah Ta'ala. Orang ada ilmu dia takut nak buat. Ada apa-apa masalah ke, dia rujuk dulu. Ini Allah Ta'ala murka ataupun tidak. Murka dia takut, dia tak
Dia ni ulama ke jahil ke? Kalau kita ikut ulama, selamat kita. Allah Ta'ala dah ni bagi apa nama? Allah Ta'ala bagi satu jaminan dalam Quran. Ulama orang yang paling takut kepada Allah. Takut ni tak apa selamat dah. Dia akan buat keputusan ya, berdasarkan kepada tuntutan Allah Ta'ala. Dia tak wani langgar apa yang Allah Ta'ala murka. Tak wani. Allah Ta'ala larang, dia tak wani langgar. Ya? Baik. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Dan yang kedua ni, sebab apakah martabat yang kedua ni, orang yang kenal Allah Ta'ala ni, orang yang takut pada Allah Ta'ala pasal dia kenal sifat Allah. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia ni. Dan yang keduanya, kerana takut kepada Allah itu, dia mengikut makrifah ataupun pengenalan kita. Dia akan ikut, tengok kadar ke makrifah dan juga pengetahuan ataupun pengenalan kita kepada Allah. Taqwa mana kita kenal Allah, taqwa tu kita kenal. Taqwa mana kita kenal Allah, taqwa tu kita kenal. Ya. Orang yang tengok apa tadi, dia tengok bangkai apa. Orang kata apa tu, oh tu kena faham tengok bangkai. Oh, bahaya. Takut. Orang yang tengok depan mata dia memang faham. Faham apa? Takut. Yang ketiga ni, orang yang tengok depan mata memang faham kawan dia sendiri. Yang mana lagi takut? Apa dia tak masalah, apa tak ada nilai. Memang faham depan mata dia kawan dia sendiri. Yang mana lagi takut? Hak ketiga sampai sudah tizu pun dia takut. Tidak. Tak sama. Pengenalan dia tak sama. Jadi takut itu dia mengikut pengenalan seorang terhadap Allah. Takut seseorang itu terhadap Allah, kekuatan dia mengikut kekuatan kenal seseorang itu terhadap Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Siapa-siapa yang kenal Allah Ta'ala ni banyak, maka takut dia pun tinggi. Dia banyak kenal Allah, semakin lama semakin mengenal Allah Ta'ala, semakin lama semakin kenal Allah, semakin takutlah dia kepada Allah. Kalau kata kenal sedikit, takut dia sedikit. Macam tiga contoh saya buat sudah cukup. Ya? Dia nak kenal kata ganasnya rimau ini, dia tengok seorang tu tengok pakaian apa saja. Dia tak ada rasa juga takut, tapi tak ada tahu sangat apa. Yang kedua dia tengok bahang apa, dia tengok bahang apa. Dan lagi tegak pun selucu. Tegak tak takut sangat. Oh ni, lagi pengen masuk, upload masuk, lala tu masuk. Orang tengok dia tengok bahang apa. Tapi yang ketiga, terima bahan kawan dia pun dia tengah. Kawan ni, dia nak buat apa? Tak boleh buat apa. Dia lari. Siap-siap lagi dia jadi mangsa yang kedua. Takut. Dia tak boleh buat apa lah. Dia tergamar. Itu orang takut. Dia tengok manusia kena depan mata dia tu. Tu. Sebab tu takut kepada Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada kekuatan makrifah dia kepada Allah. Semakin kuat makrifah dia kepada Allah, semakin tinggilah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa sedikit pengetahuan, nescaya sedikit oleh takutnya. Kalau kurang pengenalan, maka sikitlah takut dia. Punca dia daripada ilmu. Orang yang banyak ilmu dia, maka dari situlah dia beramal dengan ilmu itu, maka banyak makrifah. Banyaklah pengenalan dia kepada Allah, maka semakin tinggi takut dia kepada Allah. Orang yang sedikit ilmu dia,
Ngaji pun jarang main. Ngaji ni main tengok lah. Ada masa lepas main lagi. Kan? Tak tahu nak buat apa ada rumah. Masa dia tak boleh sibuk. Maka kuranglah ilmu dia. Bila kurang ilmu, maka kuranglah makrifah dia kenal Allah tu kurang. Bila kurang kenal Allah, maka kurang takut dia kepada Allah. Kan? Kurang takut dia kepada Allah. Dia menego lah. Dia tak kira lah, yang kira untung dulu. Orang kata tak boleh, ni haram ni. Semua haram, kata aku nak menego apa? Dia kata begitu. Semua perkara ni, aku nak menego apa? Dia tahu untung besar. Dia tak kira. Tapi kalau orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, dia betul-betul lama-lama dia kenal, dia rasa takut. Bila dia menego, dia tengok, tak boleh menego benda ni. Untung banyak. Yang ni boleh, tapi untung sikit, tak apalah untung sikit. Ada tak rasa takut, dia nak pergi, tak boleh. Kerana perasaan takut itu menghalang dia daripada melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia takut, dia nak pergi, tak boleh takut, nak pergi takut. Dia pergi, dia takut kepada Allah. Dia nak pergi, dia takut kepada Allah. Kalau tarah orang awam, dia nak pergi takut dosa. Dosa ni, dosa. Itu tarah orang awam. Tarah orang lebih tinggi, dia bukan takut kepada dosa, takut Allah Ta'ala tauhid. Itu lebih tinggi. Baik. Kerana inilah, ya, kerana pengenalan itu, takut itu dia mengikut pengenalan, mengikut martabat dia. Sabda Nabi SAW, innama ana akhwafukum lillahi ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sebut, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Ini Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Dia kata aku ni berbanding dengan kamu, aku inilah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Nabi ini dia kenal Allah Taala dengan sebenar-benar kenal. Dia kenal sungguh. Nabi ini kenal panggil apa? Nabi ini kenal tengok dah Allah Taala. Pada malam Isra Mi'raj itu kenal paling tinggi sekali. Tak ada siapa boleh tanding. Dalam dunia ni tak ada challenge, tak ada tandingan. Kerana satu-satunya makhluk manusia yang dapat melihat pencipta dia hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-Nabi ni tak boleh. Nabi Musa tersungguh nak tengok Allah di Bukit Tursina, jatuh imsak, hancur Bukit Tursina. Tak boleh. Nabi kita dijemput naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi melihat zatnya. Maka bila dia kenal itu paling tinggi sekali. Maka sebab itu Nabi kata, akulah yang paling takut kepada Allah Ta'ala daripada kamu. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuan daripada orang lain. Pasal apa? Satunya kerana Nabi ini, dia ilmu dia lebih banyak daripada orang lain. Kerana ilmu Nabi ialah ilmu daripada wahyu Allah. Ilmu Nabi bukan macam ilmu kita. Kita ni kena belajar sikit, kena belajar daripada mula, daripada bawah. Nak erti semua, nak kena membaca dulu, nak kena menulis dulu. Pasal alat untuk mendapatkan ilmu kena boleh baca, boleh menulis. Ya. Alat untuk mendapatkan ilmu, ya, ilmu bagi kita orang biasa ni, kalau kita nak menuntut ilmu, yang pertama ni kita kena boleh baca, boleh menulis. Yang ketiga boleh mengira. Untuk sebahagian ilmu lah, untuk kira. Tapi alat yang paling besar ni kena baca, kena boleh menulis, baru boleh dapat ilmu. Kalau tidak, tak boleh. Buta huruf boleh juga, buta huruf dah dapat ilmu tapi terhad. Kerana dia tak boleh nak membaca maklumat-maklumat. Ya. Berbeza dengan ilmu Nabi SAW.
ilmu Nabi ialah ilmu dia wahyu. Sama ada wahyu terus daripada Allah melalui Jibril, itu Al-Quran, ataupun Allah Ta'ala campurkan ilham kepada Nabi SAW, yang mana Nabi bila dia bersabda, keluarlah daripada Nabi, daripada mulut Nabi SAW, hadis-hadis yang sampai kepada kita ni. Maka hadis itu sebenarnya pada hakikatnya wahyu daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi itu tidak bercakap berpandukan kepada hawa nafsunya. Nabi tak cakap berpandukan kepada hawa nafsu. Lepas tu apa panduannya? In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada panduan melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita. Maka panduannya ialah wahyu Allah. Sama ada daripada Quran, daripada Jibril, itu wahyu yang sebenar, ataupun hadis Nabi, itu wahyu secara hakikat. Walaupun keluar pada Nabi, sebenarnya itu wahyu Allah juga. Asalkan mesti keluar daripada mulut Nabi SAW sampai kepada kita pun, orang yang beriwayat pun betul juga. Dia tak ada dusta-dusta apa. Maka itu sebenarnya hadis itu, walaupun zahirnya daripada mulut Nabi, tapi Nabi tak akan bertutur melainkan berpandukan kepada wahyu Allah. Maka ilmu Nabi itu tidak perlu kepada menulis membaca, tak payah, kerana dia ilmu wahyu. Bukan macam kita. Ilmu kita bukan ilmu wahyu dah. Ilmu kita ni ilmu kena usaha dan dapat ilmu. Kena banyakkan ilmu itu ditulis dalam buku-buku, maka kita kena membaca, kena menulis. Ilmu Nabi dia tak lupa. Dia masuk cap terus duduk dalam dada ni. Tak kena. Kita nak tulis lagi. Kita ilmu masuk lagi, masuk sat lagi, balik lagi lupa. Kalau tak tulis masuk kan, lupa lah. Kalau budak-budak di sekolah kan, tak ada buku latihan buat semua, tak ada buku teks. Mengajar terus, macam mengajar di masjid, di surau ke, buku teks tak ada. Boleh tak ada ilmu? Tak boleh, tak dapat ilmu. Tak dapat. Dia mesti ada buku teks. Ilmu apa mesti ada buku teks. Di mana saja, di masjid ke, di surau ke, di mana-mana aja buku teks dia mesti ada. Nanti kita balik dia baca, oh dia ingat balik ilmu Nabi dah. Maka sebab itu Nabi kata, akulah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Pada Nabi lah yang paling banyak ilmunya daripada orang lain. Bahkan Nabi itu dia tahu apa yang manusia tak tahu. Nabi tahu perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang Nabi tahu. Sebab ilmu dia bukan dia belajar daripada orang, ilmu dia terus daripada Allah, wahyu. Sebab tu boleh tahu akan datang. Tak sama dengan ilmu kita. Kita tak boleh tahu benda akan datang. Sebab kita ambil ilmu daripada manusia tu, manusia dia tak tahu kan benda-benda akan berlaku pada masa akan datang. Itu beza dia. Maka tentulah Allah Ta'ala, ilmu Nabi itu lebih tinggi daripada ilmu orang lain. Baik. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuan daripada orang lain, dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Sebab itu dulu dalam bab yang kedua. Takut ni apa? Takut ni ialah satu sifat yang dipuji oleh syarak. Dan itu tak bab yang kedua. Yang pertama, sifat Allah yang dipuji oleh syarak, taubat. Yang kedua, takut kepada Allah. Sifat ni dia kena ada. Bila ada sifat ni lah, maka tak ada, tuan-tuan, kalau ada sifat khauf ini, tak ada timbul masalah sosial kita.
maka takkan timbul masalah dosa, maksiat yang duduk sekeliling kita. Pasal orang takut kepada Allah. Orang maksiat itu dia tidak tersebar. Tak tersebar. Jadi kalau kita nak tahu zaman kita ni orang takut kepada Allah atau tidak, tengok maksiat yang mana. Kalau maksiat tu banyak, tu tanda orang tak takut kepada Allah. Kalau satu tempat tu memang tak ada maksiat atau kurang sangat-sangat, pada tempat lain, itu tanda ahli dia, penduduk dia, orang di situ tu orang takut kepada Allah. Kita boleh kenal. Kita boleh kenal antara orang yang takut kepada Allah, orang yang tak takut kepada Allah. Tanya masa pun kita boleh tahu. Kita tengok tanda ni, alamatnya mudah. Maksiat banyak, tanda orang tak takut kepada Allah. Maksiat tak ada, itu tanda orang tak takut kepada Allah. Senang. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji, yang dipuji oleh syarak. Maka telah menghimpunlah oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian takut itu akan Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala dia himpun ada 4 benda bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apabila seseorang itu ada sifat khauf, takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya ada 4 perkara. Ya. Seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Ya. Imam Ghazali disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Ada 4 benda yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Baik, yang pertama petunjuk. Yang pertamanya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni dapat petunjuk Allah. Apa makna petunjuk? Hidayah. Dapat hidayah oleh Allah Ta'ala, hidayah untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Ya. Baik, itu yang pertama. Maka sebab itulah kata Fudail bin Iyad, ya, siapa-siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, siapa-siapa yang takut kepada Allah, nescaya menunjuk akan dia oleh takutnya itu akan Allah Ta'ala kepada kebaikan, kepada kebajikan. Dan yang keduanya rahmat. Orang yang takut pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi kepadanya rahmat, iaitu pemurah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia. Rahmat, yang ni Allah Ta'ala bagi limpah kurnia kepada dia. Allah Ta'ala bagi limpah kurnia nikmat kepada orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, pengetahuan, yang ni ilmu. Sudah tentu bila orang yang takut pada Allah Ta'ala ni, dia akan dapat ilmu. Kerana nak takut pada Allah Ta'ala pun kena ada ilmu juga. Ya? Bagaimana yang kita bicarakan tadi. Kemudian Allah Ta'ala bagi ilmu pula bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Selepas dia ada ilmu, dia takut kepada Allah, Allah Ta'ala pun dia akan beri ilmu. Dan yang keempatnya, yang ni yang besar tuan-tuan, redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Yang ni yang kita nak. Yang ni lah yang kita nak tuntut sampai hari akhirat esok. Yang keempat ialah redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya
kita akan mendapat keredaan Allah. Oh, nak capai keredaan Allah Ta'ala ni bukan mudah. Ya? Bukan mudah nak mencapai keredaan Allah. Kita yang itulah yang kita nak tuntut sangat-sangat hari akhirat. Bila Allah Ta'ala redha kepada kita hari akhirat, selamat. Sebaliknya, bila Allah Ta'ala tidak redha kepada kita, habis kita, celaka kita hari akhirat. Ya? Itu tanda Allah Ta'ala murka kepada kita. Sebab itulah kata dia, kerana firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatan lillazina hum li rabbihim yarhabun. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut apa? Hudan wa rahmatan. Hudan wa rahmatan lillazina hum li rabbihim yarhabun. Iaitu petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan. Ini dalil nak bukti, nak tunjuk kata bila ada sifat khauf, takut kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi dua dalam ayat. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi hudan, petunjuk, hidayah. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi rahmat, belas ihsan Allah, limpah kurnia Allah Ta'ala kepada hamba. Dan firman-Nya, firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang telah terdahulu, iaitu yang keduanya, Allah Ta'ala sebut hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala pada kalangan hamba-Nya itu ialah ulama. Itu makna kata pengetahuan ini Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Allah. Dalilnya ayat ini, ayat yang kita baca. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Ayat ni yang kita selalu baca, surah lazim. Ya? Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhan-Nya. Nampak? Ini dalil yang keempat, yang kata dapat keredaan Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Ya? Mereka iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya? Dan redha mereka itu daripada Allah. Itu dengan sebab Allah Ta'ala bagi pahala kepadanya, daripada redha dan terima. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu ialah bagi mereka yang takut. Mana redha Allah Ta'ala kepadanya dan redha mereka kepada Allah, itu hanya bagi mereka yang takut akan Tuhan. Nampak? Orang yang takut pada Allah, barulah Allah Ta'ala memberi keredaan. Ini dalil empat benda ini yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil semua daripada Al-Quran. Baik. Kemudian katanya, dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Kemudian dia nak bicara pula macam mana kita nak dapat sifat khauf ini dalam hati. Ini penting. Kalau dalam bab sifat mazmumah itu, sifat yang ada dalam diri kita lah, kita nak buang macam mana? Kita dah bicara dia. Dia ada ubatnya. Dia ada macun dia, ada campuran dia. Ubat yang kita kena makan, yang kita, supaya hati kita tu bersih daripada sifat. Yang ni dia bukan nak makan ubat lagi bersih tak. Yang ni kita nak tarik main kita. Sifat tu dia tak ada kita nak tarik main masuk ni. Yang hak senang duduk hinggap ni ialah sifat-sifat mazmumah ni duduk dalam kita. Nak kena fikir buat. Kena makan ubat ni. Nak bicara semua dah. Kan? Sifat mahmudah ini dia nak tarik main kita. Sebab tu dia nak hias. Sebab tu dalam ilmu tasawuf ni dia panggil takhliyah. Takhliyah tu ialah kita nak menanggalkan semua sifat-sifat mazmumah. Sebab dia duduk kita. Tahliyah ni nak menghias. Hias ni dia tak ada kat kita. Kita pergi ambil hias kita. Kan? Macam orang perempuan nak pakai rantai, gelang apa semua tu, pakai apa nama ni, segala barang rumah. Tu hias kan? Nak menghiaskan diri dia macam tu. Kan? Nak menghiaskan diri, benda tu tak duduk di badan. Nak ambil pakai. Macam tu lah sifat mahmudah ini. Dia dah kena hias. Dia tak duduk kita. Tak duduk siap dah kat kita. Dia kena pergi cari, kena usaha supaya main duduk kita. Maka dia kata nak bagi dapat
sifat al-khawf ini dengan dua perkara dia. Ya, dua benda. Maka kata dia yang pertamanya dengan pengetahuan dan pengenalan. Baiklah, cukup sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok. Kita ada satu lagi kuliah kita. Kita akan bincangkan perkara ini dalam bab al-khawf. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu taslima ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا